khatam kitab ini, kita kemarin ingat baca bab makan. Kita tangguhkan bab makan, kita cari waktu lain. Kita baca bab mahsyar. Kita dah baca bab mati banyak kan. Ini kita sambung, nak tunggu lepas bab mati habis baru bab mahsyar. Jadi kita tebuk bab mahsyar. Daripada setiap sangka kala, apa jadi kita hisab, macam mana yang di padang mahsyar tu, macam mana apa matahari sejengkal atas kepala, macam mana peluh di sana, macam mana aib kita dibuka di sana. Allah, macam mana hisab, macam mana diri depan Allah Ta'ala, macam mana timbangan, macam mana sirat, macam mana haud Nabi SAW, macam mana kena tendang dah depan haud Nabi sekali. Alhamdulillah, kita mohon kepada Allah Ta'ala supaya selamat setiap stesen tu. Dan yang kita baca tu semua tu adalah cerita kita. Jadi bab makan kita dah baca kemarin, dan buat apa, kita dah banyak makan pun lah. Tentang bab mahsyar ni kita tak lama dah nak tempuh. Jadi nak kena khatamkan bab tu. Tak lama kita dah nak masuk mahsyar, nak sana ya. Mahsyar berapa jauh daripada kita ya? Dia antara kiamat. Kalau kita baca surah-surah pendek tu lah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, al-qari'atu mal qari'ah. Dia tersebut tentang apa, kiamat ledak, pecah, letup, berterbangan. Dia terus bangkit bab hisab. Maknanya terus continuously sambung. Dan setelah semua hancur, semuanya habis binasa, malaikat pun habis, mati semua, gelap, apa, sunyi sepi dunia ini selama 40 perenggan waktu, kata Rasulullah. Nak bilang 40 bulan, 40 tahun, tak ada bulan, bintang, matahari nak kira. Maka 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu tu boleh jadi 40 tahun, boleh jadi 40 abad, boleh jadi 40 milenia, boleh jadi 40 bulan, boleh jadi 40 minggu, boleh jadi 40 hari, boleh jadi 40 jam, boleh jadi 40 minit, boleh jadi 40 second. Kerana apa? Allah Ta'ala mengatakan untuk membangkitkan semula bagi Allah Ta'ala mudah. Dan kalau mudah ya mudah. Mudah ya mudah. Dan apa, orang-orang mahsyar tu nanti dia kaget kalau dia bangun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada rahman. Aduhai, siapalah yang bangkitkan kami ini dari tempat pembaringan kami. Kenapa aduhai? Aduhai, siapalah bangkitkan kami dari tempat pembaringan kami. Kami sedang enak-enak baring, kok dah dibangkitkan. Aduhai, siapalah bangkitkan kami dari tempat baringan kami. Kami baru nak baring, kok dah dibangkitkan. Boleh jadi begitu ya. Jadi dekat tau. Kalau kiamat ni bila agaknya? Kiamat yang meledak ni semua. Wallahu alam lah. Mungkin 500 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin 5 hari, mungkin 5 jam. Betul tak? Mungkin 5 minit pun boleh juga. Kita tak tahu. Tapi tanda-tandanya belum nampak keluar kok. Kita dia yang tak tahu, rupanya dah keluar. Kadang-kadang begitu tau. Yang ada kiamat, banyak yang tak tahu itu kiamat. Mahdi saja berapa ramai bilang ini bukan Mahdi, ini siapa ni, ini apa, Arab ekstremis ini datang nak kacau. Allah, Dajjal. Siapa bilang Dajjal? Ini pemimpin ni, kita tengah perang dunia, tengah apa semua. Dia datang bawa makan, bawa keselamatan. Kau Dajjal, patut kau bersyukur dapat kehadiran dia. Allah, dia bawa roti sebanyak-banyaknya. Dia nak bangkitkan ekonomi kita balik semula setelah perang, setelah gini-gini. Allah, orang tak sangka tau. Tak sangka. Jadi kita tak tahu bila kiamat itu. Boleh jadi dekat, boleh jadi lambat. Taruhlah contoh, pinjam angka. Taruhlah lagi 50 tahun ke, 60 tahun ke. Begitu. Lepas itu saja boleh jadi 40 waktu ini akan masuk. Begitu cepat mahsyar. Tiba-tiba kita dah tak berada di Parit Semarang lagi. Dah tak nampak sawit lagi. Dah tak nampak awan lagi. Dah tak ada kapet lagi. Dah tak ada mungkar nakir lagi. Kenapa? Dah hidup dalam bukan alam barzah. Dah betul-betul dengan badan kita gini di mahsyar dah. Begitu ya. Berdebarnya ketika itu. Baik. Muka surat 5252 ya. Sampai Hai anak Adam, takutkan olehmu akan dirimu bahawa terpedaya engkau dengan sebab ramai segala waktumu dengan banyak ibadat kamu dan hening kelakuanmu daripada segala yang ditegakkan. Kerana bahawasanya Syekh Barshisha dan Syekh Bal'am itu adalah keduanya terlebih sangat ambit, yakni terlebih banyak ibadat daripada segala manusia pada masa keduanya. Hai anak Adam, takutkan olehmu akan dirimu.
cemaskan. Buat dirimu takut dan cemas. Dan jangan rasa ayem. Dan jangan rasa confident. Dan jangan rasa comfortable. Dan jangan rasa macam lega rasanya ya. Siapa tu? Siapa? Yang yang sudah banyak ibadat. Hening kelakuanmu. Baik pula tingkah lakunya. Tak kasar. Cakapnya sopan santun. Baik. Serbannya tak tinggal. Jemaahnya tak tinggal. Kan dah bagus tu namanya. Dah bagus kan? Dah bagus ke? Macam bagus. Yang tu kita takutkan ya. Kita sangka kita buat tetapi di-reject oleh Allah Ta'ala. Boleh tak? Boleh. Habis kalau gitu jangan buatlah. Dah buat pun takut reject lah. Takut apa semua lagi tu. Kalau tak dah buat pun kena takut. Ini kan pula tak buat. Ini adalah peningkatan sesudah kau buat. Tak buat berdosa. Dah buat ada peningkatan. Apa? Peningkatannya apa? Peningkatan bagi yang sudah buat ialah takut diterima atau tidak apa yang kita dah buat. Peningkatan setelah buat ialah takut elok ke tidak yang kita buat ini. Peningkatan dah buat ialah apa? Kalau kau dah buat dan kau tak ada rasa itu, bermakna kau punya perbuatan itu, apa yang kita lakukan itu tidak hasil. Kalau hasil ibadatmu, insya-Allah akan timbul. Kalau hasil ibadatmu, hasil rukukmu, hasil sujudmu, hasil baca Quranmu, hasil kuliahmu, maka akan timbul tawaduk dalam hatimu, akan timbul cemas. Itu namanya upgrade. Rohaninya terus naik tinggi. Rohaninya naik tinggi. Kenapa takut cemas? Pasal dengan ibadat tu dia makin kenal kebesaran Allah, kehebatan Allah. Bila-bila Allah boleh reject, bila-bila Allah Ta'ala boleh tolak. Allah Ta'ala maha sempurna dan kita banyak cacatnya. Itu peningkatan. Bukan makin jatuh. Habis dah ibadat pun kena takut. Bila nak senang hati? Syurga nanti. Kau dah nampak betul-betul Tuhan terima, baru kau tenang. Selagi tu jangan rasa ayem. Makin takut. Kalau lepas ibadat tak timbul perasaan ini, hati-hati. Bermakna ibadat itu tidak sempurna. Sebab kalau tak sempurna, tidak akan timbul sifat-sifat mulia, bahkan timbul ujub, timbul riak, gurur, tertipu. Itu nak ibadat yang kiranya tidak hasil ya. Tidak timbul rohaninya. Hanya setakat zahirnya saja. Sebab itu disuruh hati-hati. Dan ini dicuba nak bangkitkan perasaan itu dalam diri kita ya. Hening kelakuan kita. Hening tu makna apa? Elok, tata tertib, tata krama. Orang Melayu bilang tumak nina budak ni. Daripada yang segala yang ditegakkan. Ni dua-dua, Barsisha dan juga Bal'am ya. Keduanya banyak sangat ambil, yakni terlebih banyak ibadat daripada segala manusia pada masa keduanya. Dan terlebih baik kelakuannya daripada segala manusia keduanya. Pada akhir pekerjaan itu cenderung keduanya kepada menurut hawa nafsu dan jadi aib keduanya dalam dunia dan akhirat. Na'udzubillah ya. Jadi aib semuanya itu akan berubah ya. Na'udzubillah ya, kita boleh sebut ya. Di antaranya siapa lagi ya yang begini ialah murid Nabi Musa. Murid Nabi Musa, satu jadi nabi, satu jadi babi. Yang jadi nabi tu Nabi Yusha, yang ikut Nabi Musa pergi jumpa Nabi Khidir. Yang jadi babi, dia belajar dengan Nabi Musa. Gurunya bukan calang-calang tau. Gurunya boleh belah laut punya guru tau. Gurunya dapat kitab Taurat tau. Gurunya Nabi dan Rasul. Gurunya sampai sekarang kita masih sebut namanya tau. Gurunya tu ikut Nabi Musa belajar. Dengan Nabi Musa khidmat, bukan main. Na'udzubillah lah. Satu hari baru bukan main. Lepas satu hari dah tak lama, Nabi Musa ke mana? Dia ke mana? Jauh sekali khidmat. Pasal apa? Dia dah okey. Tapi masih pakai nama Nabi Musa. Masa saya belajar dengan Nabi Musa dulu, guru dengan Nabi Musa dulu. Oh, dia graduate Nabi Musa rupanya ya. Graduate Nabi Musa semua gitu. Tapi dia kata khidmat. Batang hidung pun tak nampak. Kuliah kau tidak. Mana Nabi Musa ada, dia ada. Mana Nabi Musa punya kuliah, dia ada. Allah, lepas tu Nabi Musa ke mana? Dia ke mana? Dia hal dia dengan bawa ilmu dia. Sudah ada kedudukan dia. Allah, takut dia tapi pakai nama Nabi Musa, pakai nama Nabi Musa ya. Sebab itu ya. Kita tengok ya, macam murid-murid Habib Umar ni yang kita nampak lah ya. Yang sekarang ya. Yang dah macam-macam punya top lah yang mereka sendiri dah boleh macam-macam dah begitu. Dah buka madrasah sendiri, dah buka universiti sendiri. Masih ngadap gurunya, masih tunduk dengan gurunya, masih selalu jumpa gurunya, lapor pada gurunya, minta nasihat gurunya, masih ngadap, masih selalu minta tunggu aja, bila-bila aja tunggu arahan gurunya bilang dah balik madrasah. Terus tinggalkan dia punya jawatan semua, kasih orang lain, dia khidmat begitu. Tunggu anytime, tunggu arahan gurunya. Begitu. Masih tawaduk, masih tak lepas link dengan gurunya begitu ya. Jadi murid Nabi Musa ni sampai begitu. Sampai satu hari Nabi Musa ditakon Nabi Musa. Fulan mana ya? Kau tak nampak berapa lama begitu gini? Nabi Musa tanya-tanya orang fulan.
Kali satu hari ada orang datang bawa babi. Bawa babi ikat dengan tali hitam. Dia tanya, Nabi Musa tanya apa ni? Kan Nabi Musa tanya pulan-pulan, dia dah bertukar jadi babi. Wahai Nabi Musa, kalau zaman-zaman Bani Israel nampak betul tukarnya ya. Nabi Musa, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, jadikanlah dia manusia. Aku nak tanya kenapa dia tukar jadi babi. Allah Ta'ala wahyukan pada Nabi Musa, kalau engkau minta sebagai permintaan Nabi Adam sampai umat penghabisan, bermakna minta begitu banyak punya minta pun, takkan aku jadikan dia manusia kembali. Tapi kerana kau nak tanya sebabnya, aku sebutkan kerana dia jual namamu. Kemudian dia jauh daripada agama Allah Ta'ala. Dia bikin apa itu? Itu muridnya tu, murid Nabi Musa. Dah ilmunya banyak ya, ilmunya banyak, macam-macam dapatnya. Tapi sampai betul-betul punya bukan hanya jadi apa, dah jadi sesat, jadi babi. Na'udzubillah. Hati-hati orang yang banyak amal. Hati-hati orang yang kuat damping dengan guru. Takut sekali. Takut kita pakai nama guru kita. Itu kata Habib Wan bilang, orang kalau gitu bukan dia khidmat dengan guru, dia mempergunakan guru untuk naikkan nama dia, pakai label guru dia. Allah. Hai anak Adam, jangan terpedaya engkau dengan sebab engkau bersahabat dengan segala orang yang soleh. Betul ya. Kita berkabar ambil pulan itu, ambil itu. Oh, dengan anak dapat benar. Kiai itu dengan anak gurau senda. Allah, hati-hati ya, dapat dengan orang saleh. Orang tu memang saleh, kitanya macam mana? Orang tu memang saleh, kita macam mana? Hati-hati perkataan-perkataan ini tuan-tuan sekalian. Perkataan murid, perkataan kawan, perkataan sama sekolah. Hati-hati. Itu siapa tu? Murid saya. Kita jadi kita guru ya. Kalau murid sekolah tu memang kat sekolah madrasah kita tu lain lah. Memang mereka student ya. Belajar sama gini. Siapa tu? Murid anak. Murid. Tergamak kau bilang murid. Jadi kau tu guru ya. Guru dengan murid tu levelnya macam orang bumi dengan bintang langit tau. Jadi bermakna kawan-kawan kau ni kau pandang macam orang bumi dan kau bintang di langit. Cakap kawan sudah. Siapa tu? Kawan saya. Kawan mana? Kawan sama belajar. Sama belajar kan? Cakap kalau bilang murid tu bermakna kau ada level tau. Cakap hati-hati. Mau hati-hati sebut perkataan kawan. Kawan tu dengan yang belajar dengan kita sebut kawan. Syekh Pulan, Abid Pulan, Kiai Pulan. Siapa tu? Oh, kawan anak. Kawan. Amboi. Jadi kau sama level dengan dia ya. Tak mau. Siapa tu? Guru anak. Guru kita. Padahal dia sama. Gitu ya. Lagi siapa? Kawan silakan. Nanti dulu masa dekat sekolah sini, madrasah sini, dengan Kiai Fulan, dengan Qadhi Fulan sama ya. Sana sama kelas dengan dia. Jadi itu maksudnya apa? Kau tak tahu aku dengan dia tu sama level tau. Itu mafhumnya tu. Allah. Lagi perkataan apa? Perkataan orang awam. Biasa dengar-dengar kadang minta maaf lah ustaz kalau ada meeting tu. Amboi macam orang-orang khas belaka. Orang-orang awam ni tak faham. Orang-orang awam perlu. Jadi mereka orang awam ya. Jadi awak ni orang khas. Ya. Allah. Semua tu perkataan nak kena hati-hati ya. Paling sebab tu jiran-jiran kita kita perlu berikan perkongsian pada mereka. Kena jaga lapis cakap tu. Jiran-jiran sahabat-sahabat kita, masyarakat semua, kalau sebut orang awam, kalau sebut maknanya orang ramai termasuk engkau. Kau jangan lupa hatimu sebut. Jangan terlintas bahawa mereka awam kau khas. Kita dengar kadang-kadang macam aku nak sentap pun. Ya. Orang-orang awam ni kita awam jadi kau orang khas ya. Allah, takut ya. Itu cakapan hati-hati ya. Ini berkawan dengan orang-orang saleh, nak kena jaga-jaga. Kiai tu dengan anak sama sekolah dulu, sama-sama level. Amboi, sekolahnya sama, level tak sama. Duduknya sebelah, level tak sama. Tak sama dengan kita berani nak mengaku-ngaku. Itu apa? Kalau orang tanya dulu sama sekolah, alhamdulillah ya, tapi dia kita lekas kita naikkan dia. Tapi dia cemerlang, kita masih kat sekolah lagi, kita dah selalu tanya sama dia apa-apa semua. Kita terus letakkan diri kita bawah, dia tinggi. Dan orang suka tak kalau orang tanya, apa awak dengan itu sama sekolah? Sama, dulu sama. Dan banyak aku dengan dia sama. Kau jangan tak tahu. Kau nampak dia tinggikan, aku pun begitulah. Itu mafhumnya ya. Na'udzubillah ya. Yakni dengan berbuat khidmat bagi mereka itu. Buat khidmat dengan mereka itu. Kerana bahawasanya jika memberi manfaat seorang dengan sebab bersahabat dengan segala orang yang saleh, nescaya memberi manfaat isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut alaihi wassalam. Kalau memang saya berkawan dengan orang saleh, saya mentua kiai,
saya menantu mufti, umpamanya lah, bini Nabi Nuh tu derhaka, masuk neraka. Bini Nabi Lut tu lagi bini paling rapat sekali, dan suaminya tu Nabi dan Rasul tau. Allah, isterinya kok boleh sampai derhaka, anaknya lagi pun derhaka juga. Allah, derhaka kepada Allah, kufur ya Allah. Jadi yang kau rasa bangga sangat, barulah jadi mentua orang saleh aja dan ngadik, ustaz tu menantu mana? Jadi kau ni bapak mertua. Oh, kiai tu, oh itu mertua saya. Oh begitu ya. Ini suaminya sendiri pun ada manfaat. Allah bilang tak ada level, kau tak ada level ya. Tak ada boleh nak tumpang Mr. Mrs. Tak boleh. Mak ngah, pak ngah. Jadi suaminya Nabi, bininya pun macam Nabiah lah. Tak ada Nabiah lah. Macam begitu lebih kurangnya. Tak ada mana macam mana dapat dia tak boleh begitu. Tak ada otomatik ya. Maka ketahui olehmu bahawasanya terpedaya itu satu darjat daripada segala darjat istidraj. Terpedaya yang kau sangka kau ada kedudukan ya. Apa pasal Allah Taala hampirkan kita dengan orang baik, kita sangka kita sebahagian daripada orang baik itu. Ketahui olehmu bermula segala hati ahli al-mahabbah, yakni hati orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu senantiasa bergelombang-gelombang daripada istidraj seperti gelombang laut, hingga jadilah tiap-tiap barang yang dalam hati itu kerana Allah Ta'ala, dan senantiasa berjinak-jinak dengan dia dan tiada berpaling daripadanya. Betul, orang-orang salih hatinya bergelombang-gelombang, tidak tenang. Aku dah baik, aku dah tergelombang-gelombang. Kenapa takut istidraj? Gelombang, berombak, senantiasa berdebor-debor, istilah kita lah. Berdebor-debor, takutnya aku istidraj ke tidak, aku dimurka Allah Ta'ala ke tidak, aku nanti aku menghadap guru, besok aku jadi musuh guru ke tidak. Allah, aku ni betul-betul cinta Nabi ke, ataupun aku nak cari popular dengan pakai nama Nabi. Allah senantiasa ya. Jadi makin cinta dengan Allah, makin berjinak dengan Allah Ta'ala, makin rapat dengan Allah Ta'ala, makin tak pandang amalnya, makin dah amal makin minta, ya Allah berikan aku amal, tetapkan ikut aku amal. Makin dah ikhlas, ya Allah janganlah aku niat terpisung lain, ya Allah. Makin dah kuat iman, makin takut, ya Allah jangan tercabut imanku, ya Allah. Berjinak-jinak dengan Allah, berjinak-jinak dengan Allah, makin mesra dengan Allah ya, begitu ya. Macam isteri lah, tak pernah cuci satu pun pinggan, kain baju berbeban-beban umpamanya lah, tapi dia lah rasa isteri paling baik sekali. Isteri yang dah khidmat, kemas rumah, masak, begitu semua, tapi pun masih maaf bang ya, kalau ada kekurangan bang ya, maaf bang ya, saya tak sempat itu bang ya. Dah cukup lah ni, cukup lah ni Pak Inam, tak apa begini, asyik-asyik minta maaf bang ya, saya tak sempat ni. Tapi dah tu takut, makin manja dengan suaminya lagi, makin rapat sebab takut dimurka dengan suaminya. Kalau bang tengok kalau saya tak dapat kain tak sadar betul lah bang, bilang bang ya. Kalau masaknya kurang rodok cempelang ke apa pun, bilang bang ya. Begitu. Pak Inam memang tak biasa umpamanya ya. Biasanya kot namanya Pak Inam lah ya. Begitu ya. Makin dah bikin makin khidmat, makin takut, makin rapat, makin takut dimurka oleh suaminya. Itu Pak Inam dengan Pak Imin. Ini kalau hamba dengan Rabbul Alamin, lain cerita pulanya ya. Makin dah buat amal, makin takut, makin mesra dengan Tuhan, makin tak nak lepas daripada Tuhan, takut di-reject oleh Tuhan, takut dia terjauh, terpaling, makin terus nak dekat aja dengan Tuhannya. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami sekalian hati-hati kami begitu ya Allah, hati yang takut padamu ya Allah, hati yang insaf ya Allah, hati yang redha ya Allah, hati yang cemas ya Allah, hati yang takut padamu ya Allah. Jangan hati yang merasa diistidraj ya Allah, jangan kami rasa ayem dengan amalan kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, biar kami dipandang olehmu, dipandu olehmu senantiasa ya Allah. Jadi hati orang yang benar ni bergelombang-gelombang selalu ya. Dan senantiasa ia berjinak-jinak dengan dia, iaitu dengan Allah, dan tiada berpaling daripada Allah. Bermula tiap-tiap dosa itu bagimu yang diampunkan, melainkan berpaling daripada Allah. Semua dosa diampunkan kecuali berpaling kepada Allah Ta'ala. Syirik tu kan, syirik ya. Jadi kalau bikin apa tak kerana Allah tu, kita dah berpaling tau. Sebab tu riak tu semua tu adalah syirik kecil ya. Berkiranya kau berpaling kepada Allah Ta'ala tau. Semua dosa terampun kecuali berpaling kepada Allah Ta'ala.
dan kau berpaling pada amalmu sendiri, kau berpaling dengan dirimu sendiri, kau berpaling dengan ilmu sendiri, ujub, dan kau berpaling amalmu kepada orang lain, riak. Ya Allah, dan kau berpaling daripada kebesaran Allah, kau pandang kebesaran dirimu, takabur. Itu semua tu berpaling, tu dosa tu tak terampun. Dosa tu semua dosa syirik, ya. Maka bicarakan olehmu akan dia, takutkan oleh kamu akan terpedaya, dan lorong pintakan olehmu. Lorong minta dilorongkan oleh Allah Ta'ala, minta dilorongkan oleh Allah Ta'ala, ya. Akan tolong dan fikir olehmu akan untung dan tangiskan akan dirimu berulang-ulang, mudah-mudahan lepas daripada bahaya istidraj. Kena takut, cemas, takut istidraj, ya. Senantiasa takut. Begitu, ya. Pelajaran yang ke-50. Berkata Nabi Isa AS bagi ulama yang jahat, yang bimbang mereka itu dengan membanyakkan harta dan menghimpunkan dunia. Dengan demikian katanya, Nabi Isa, Nabi paling zuhud, ya. Nabi Isa tak ada rumah pun. Tak ada rumah, melata. Sebab itu namanya Isa Al-Masih. Dia punya dakwah tu macam orang lap, macam orang kesat. Macam orang tabligh lah kita bilang. Macam orang tabligh punya cara dakwah, begitu Nabi Isa alaihissalam, ya. Maka nama Nabi Isa Al-Masih, ya. Maka Nabi Isa warningkan tentang ulama yang jahat, ulama su', ya. Ulama yang pakai agama nak cari dunia, nak cari nama, nak cari glamour, nak cari harta, nak cari kedudukan dengan agama. Allah, diwarningkan. Apatah lagi ulama su' ni ada beberapa kategori. Di antaranya dia tak amal. Jangan baca kuat-kuat, dia tengah cakap. Siapa tu? Pelan-pelan. Aku ada jemaah, aku ada dalin, amin. Itu cucunya, ya. Apa tu kita bilang ulama su', ya. Dia macam-macam kategorinya, ya. Yang ada ilmunya betul, manhajnya betul, mazhabnya betul, akidahnya betul, tapi amalannya tak betul. Dia mengajar orang, semua betul, yang dia mengajar pun betul, isi kandungannya pun betul, tidak menyeliling, bukan ajaran sesat, tapi dianya tak betul. Balik rumah, sembahyangnya sembarangan, matanya ceroboh. Itu ulama su', ulama palsu. Termasuk juga ulama su', belajarnya betul, banyak belajarnya, amal pun amal, tapi tak nak mengajarkan orang, malas, pasal sibuk dengan urusan dia ke, nak rehat ke, pun ulama su'. Termasuk ulama su', ya. Ilmunya betul, amalnya betul, tapi ajar orang tak betul. Kenapa? Nak nyedapkan hati orang. Hukum Allah dia yang tukang pusing-pusingkan, dia yang adjustkan begini. Dia yang adjustkan. Sebab ikut sedap dia. Sebab kita macam mana, sebab zaman kita sekarang, masyarakat kita, kita kalau nak begitu payahlah. Boleh campur jantan perempuan dalam majlis, umpamanya. Nanti kalau gini, tak apa-apa, dah tak meriah pula. Boleh. Allah, setengah-setengah tempat. Begitulah. Haram lain cerita. Tak ingat, batal sembahyang tu dah tu, batal sembahyang, haram dosa. Nanti orang bilang kita sombong pula, tak sambut tangan dia. Amboi, dia punya ajar, pahaman dia betul, tapi dia punya ajar orang, dia yang twist and turnkan hukum Allah. Allah, umpamanya, ya. Itu tak betul. Yang ada pula memang pahaman dia tak betul. Macam segala Wahabi, segala Syiah ni semua memang pahaman dia tak betul, dan dia ajar orang pahaman itu. Itu ulama su'. Itu paling dahsyat sekali, ya. Itu paling dahsyat sekali, ya. Jadi apa yang ada orang yang termasuk dalam ulama su' juga, dia tak tegah orang punya mungkar, tak ajak orang kepada kebaikan. Kenapa? Close one eye. Takut nanti kalau aku tegur, aku apa semua, orang ni marah dengan aku, orang ni tak nak undang aku lagi, aku tak dapat hampir dengan dia. Allah, begitu juga, ya. Termasuk ulama su' juga, orang yang tayang-tayang dengan ilmu, semuanya tu, ya. Allah, bimbang itu semua ulama su', ya. Takut. Nabi bilang aku lebih takut bagimu daripada 30 dajjal, iaitu apa? Ulama su'. Ulama su', ya. Kenapa? Dajjal datangnya penghabisan, tapi ulama su' ni yang menyiapkan orang untuk jadi pengikut dajjal. Pengikut dajjal semuanya kan lari pada agama,
Mereka yang mengajarkan orang supaya tidak pegang betul-betul punya agama. Sama ada tidak pegang betul-betul pada agama ataupun pegang betul-betul pada yang bukan agama. Itu ulama su. Minta orang tak pegang betul-betul pada real agama ataupun pegang betul-betul kepada yang bukan real agama. Itu dia punya kerjanya ulama su ya. Allah berlindung sama Allah Ta'ala. Kita mohon Allah Ta'ala biar kita senantiasa di bawah alim-alim ulama kita, bawah tuan-tuan guru kita, bawah bimbingan orang-orang alim kita, biar kita senantiasa jadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita terkelirukan, apatah lagi kita mengelirukan. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Berkata Nabi Isa AS bagi ulama yang jahat, yang bimbang mereka itu dengan membanyakkan harta dan himpunkan dunia itu demikian, katanya, hai ulama yang su, padahal kamu puasa dan kamu sembahyang dan kamu memberi sedekah, padahal kamu tiada kamu berbuat akan yang disuruh oleh Allah akan kamu, dan kamu ajarkan orang yang lain akan ilmu, dan tiada kamu amalkan akan dia. Wahai ulama jahat, padahal kamu puasa dan kamu sembahyang dan kamu beri sedekah. Bayang, puasa, sedekah dah baik, itu memang semua orang kena buat. Tapi padahal kamu tiada berbuat akan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Zuhud, bayang sunat, pamannya silaturahmi, tawaduk, sabar, redha, semua disuruh oleh Allah Ta'ala tau, yang manusia tak nampak. Dan kamu kerjakan dan kamu ajarkan akan orang yang lain akan ilmu yang tiada kamu amalkan akan dia. Ajarkan orang, tuan-tuan jangan lupa ya sembahyang duha. Dia tak sembahyang duha. Itu contohnya lah ya. Itu contohnya. Bangun malam dianya tak bangun malam. Begitu ya umpamanya ya. Takut begitu ya. Allah. Itu ulama kau suruh orang kata tapi tak dikota. Hai ulama yang su, janganlah sangatlah jahat yang kamu hukumkan akan dia, padahal kamu tobat dengan perkataan kamu dan dengan angan-angan kamu juga. Kamu hukumkan jahat, rupanya kamu ikut hawa nafsu. Dia ikut hukum ada dua, sama ada dia tak ada ilmu dihukumkan tanpa ilmu, ataupun ada ilmu tapi hukumkan tak dengan ilmu, dengan nafsu. Kerana selain Allah Ta'ala, kerana apa pun lah, kerana orang ini istimewa ke, kerana kau rasa kau istimewa ke, tidak hukumkan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Untuk orang tertentu boleh berlaku, untuk orang tertentu tak boleh berlaku. Ada double standard. Padahal kamu tobat dengan perkataan kamu dan dengan angan-angan kamu juga. Setakat dengan angan-angan saja dan dirasa itu baik, itu semua begitu ya. Semua ikut timbang rasa sendiri, bukan ikut hukum, ikut nafsunya. Dan kamu perbuat dengan mengikut hawa nafsu kamu, dengan tiada mengiyakan daripada kamu bahawa kamu suci akan kulit kamu yang zahir, padahal hati kamu itu berlumur dengan najis yang batin, iaitu sangat kasih akan harta dan sangat kasih akan dunia, dengan sebenar-benar yang aku kata. Begitu ya. Sebetulnya kau kasih dunia, kau kasih harta, kau bikin ini semua bukan cari redha Allah Ta'ala, semua kerana dunia. Allah redha tak redha tu belakang cerita. Tapi kau sedapkan hati kau, ni ada nas ini, ni ada dalil gini, yang saya ikut ni macam mana nak bilang salah, ini ada begini. Hati-hati tuan-tuan ya. Contoh, baik tu tengok siapa yang cakap daripada hati mana. Siapa yang cakap terbit daripada hati mana. Orang ni yang cakap ni siapa, sikapnya macam mana, terbit daripada hati mana. Kau tidak bohong tu namanya. Saya ceramah ya. Tuan-tuan sekalian, hadirlah majlis-majlis ilmu agama. Bawalah anak-anak tuan sekalian. Itu adalah penting, sebagaimana sabda Nabi SAW. Sekian-sekian hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu juga sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala tentang tuntut ilmu, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maka jangan tinggal majlis-majlis kuliah kita tuan-tuan sekalian ya. Datang ya. Mana salahnya? Dalil ini cukup, nas yang cukup, yang suruh tuntut ilmu. Tuntut ilmu pula ilmu fardu ain umpamanya ya.
mana salahnya? Aku sendiri tidak tuntut ilmunya sebetul, aku sendiri tidak mengamalkan ilmu fardu ain aku, ataupun di sebalik situ dan orang tak boleh detect sebab aku kat rumah aku macam-macam gambar aku tengok. Sembahyang aku pun kocar-kacir umpamanya ya. Begitu. Ataupun aku pun sembahyang juga, aku pun bangun malam juga. Ataupun maksud aku suruh datang kuliah kerana apa? Biar orang tengok kuliah kita ramai, pengikut kita ramai, kita punya student ramai. Itu semua orang boleh detect dalam hati tak? Setengah orang boleh detect. Setengah cakapnya sikit tak salah. Cakapnya sikit tak salah. Betul-betul itu semua tu hanyalah kerangka saja. Tapi dalamnya keropos. Yang bercakap tu sendiri orang yang salah, satu. Tujuan cakap pun salah, satu. Maka salahlah tu ulama masuk. Walaupun kau tengok macam mana kau nak, sebab itu namanya su' ya, jelek ya. Zahirnya tak nampak buruk tau. Tuan-tuan sekalian, setelah sembahyang berjemaah, bolehlah pergi disko. Tu dah tentulah tak betul. Tuan-tuan, kalau makan yang haram sekali-sekali riba tu dalam sesin 2 sen boleh juga. Tu memang dah tentu tak betul. Ini suruhnya baik belaka, tapi dia tak buat. Ulama masuk. Suruhnya baik belaka, tapi yang disuruh buat baik semua tu untuk kepentingan diri dia. Jangan tinggal sembahyang jemaah tuan-tuan sekalian, khususnya bulan-bulan puasa, kita sembahyang tarawih begini ni. Dia orang tengok, wah ustaz ini kalau ngimami, orang ramai masjid pun datang. Dia gitu betul ajak orang kepada Allah ke ajak orang kepada diri dia? Kepada diri dia. Allah, tu ulama masuk ya. Zahir tak ada orang boleh tekan tau. Tak ada satu orang boleh panggil sama. Apa salah awak cakap begini ya? Apa salah cakap begini? Salah nasnya, salah dalilnya. Betul orang sekarang. Apakah apa pakai hadis sahih gitu. Tak ada orang boleh bidas, tapi niatmu tak bagus. Tak cinta sama Rasulullah, tak bawa orang takwa kepada Allah Taala. Atas asas dasarnya dasar dengki. Sebab itu macam mana kita nak bidas? Bendanya benda batin. Tetapi kau boleh tengok pada natijahnya, kesan daripada ajaran muajaran itu macam mana, mengubah orang ke tidak. Bangkit gajah macam mana nak ditutup dengan sehelai daun, tercium juga baunya. Maka orang gini macam mana gitu pun kita tengok, loh kok cakapnya gini, tetapi kok buatnya gini, akan terzahir pada waktu. Kalau tak zahir sekalipun kau berdosa. Kau cermat, tak ada satu pun orang tahu niat mula, tapi Tuhan tahu dan kau berdosa. Dan ingat ya, semua tu adalah kerana Allah. Dakwah kerana Allah, menyampaikan orang kerana Allah Ta'ala. Dan yang menilai hati kita, menilai kerja kita, menilai cakapan kita, isi kandungan konten kita, dan juga niat kita, semuanya Allah. Yang manusia tak boleh nilai. Hati-hati yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Ya. Wallahu'alam, insyaAllah kita sambung baca. Anda akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.